Jiran yang ada dua ni apa dia? Satu hak jiran, satu hak Islam, bukan adik-beradik. Dan yang jiran yang ketiga apa dia? Jiran yang kafir. Dia ada hak jiran, walaupun dia kafir, tapi hak jiran kita kena jaga dia. Kita kena jaga dia sebagai jiran. Tu perenggan tu tak payah baca, pasal kita dah habaq dah cara ringkas tadi ni. Baik, bawah lagi, masalah jiran sama-sama jiran itu hendaklah berbaik-baik, sehingga jikalau jiran kafir sekalipun, pastilah buat baik kepada dia. Kalau dia kafir sekalipun, sebagai jiran dia ada hak dia yang kita kena jaga. Dengarlah, akan datang ini, dia kata bagaimana sahabat Nabi berbuat baik kepada jirannya. Maka hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Mujahid anna Abdullah bin Amr zubihat lahu syatun fi ahlih. Diriwayatkan daripada satu tabi'i, nama dia Mujahid, bahwasanya satu sahabat Nabi SAW, lagi penulis wahyu, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ini yang kita baca di Masjid Sultan Hak baru lepas. Cerita Abdullah bin Amr bin Al-As, cerita bapa dia Amr bin Al-As, kan, yang kata nak mati duduk tengok dinding, tak mau tengok orang main tengok dia. Anak dia tanya, awak pak pasal apa? Kan dia kata, pak terkenang 3 zaman bapa. Zaman pertama bapa benci Nabi ni, kalau masa tu dapat bapa bunuh Nabi. Kalau lah masa tu bapa mati, habis bapa ahli neraka, kan. Hadis kita ini anak dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata dia telah disembelih orang baginya satu ekor kibas di dalam ahlinya, yakni di dalam rumahnya. Satu hari orang sembelih satu kambing, dan Abdullah sebelum bersembelih kambing biri-biri itu, dia pesan kepada qadam dia. Bila nak sembelih kambing tu, Abdullah bin Amr bin Al-As pesan kepada qadam dia, apabila sudah sembelih kambing biri-biri itu, bagi hadiah dulu kepada jiran Yahudi kita. Nak sembelih kambing, dia pesan dekat qadam dia, ni lepas sembelih sekejap lagi, apapun pergi bagi dekat jiran sebelah dulu. Padahal jiran sebelah dia Yahudi, dia kata pergi bagi dekat Yahudi ni dulu, dia kata, pasal dia jiran kita. Dia kata, dan ia pun keluar daripada rumahnya, dia pun keluar pergi atas urusan dia. Falamma jaa qala ahdaitum li jarinal yahudi, ahdaitum li jarinal yahudi. Bila dia balik aja, apabila datang dia daripada berjalan dia, maka bertanya dia kepada qadam dia, sudahkah kamu hadiah kepada jiran kita Yahudi ini? Sudahkah kamu hadiah kepada jiran kita Yahudi ini daging kambing biri-biri yang disembelih tadi? Dia balik-balik hak tu tanya dulu. Nak keluar tadi pun duk pesan yang tu. Mana kata penting lah, bagi dia benda tu penting. Nak keluar pun pesan yang tu, balik pun tanya yang tu dulu. Dia kata, kambing yang sembelih ni bagi tak dekat jiran kita Yahudi ni? 2 kali pula tanya, ni kambing yang sembelih hari tu ni bagi tak dekat jiran kita Yahudi ni? Bila didengar orang akan Abdullah bin Amr bin Al-As, berat sangat dia kepada Yahudi itu, apa sebabnya? Maka orang tanya kepada dia, orang pun tengok apa hal dia ni jaga sangat Yahudi ni. Orang tanya dia, mengapa engkau kata begitu ya Abdullah? Maka Abdullah menjawab, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Dia baca balik hadis yang kita baca tadi. Kata dia apa dia? Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasalah Jibril pesan kepada Nabi dengan membuat baik kepada jiran, sehingga kan Nabi sangka seolah-olah jiran itu akan mewarisi pesaka dia. Maka kerana itulah dia kata, aku pesan sangat dekat hampa, suruh bagi dekat jiran ni walaupun dia Yahudi, dia kata. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Anas dan Al-Miqdad dan Al-Aswad dan lain-lain lagi, dan hadis ini hasan lagi gharib. Baik, masalah dia kata jiran sama jiran itu haram berberi mudarat. Jiran sebelah menyebelah ni jangan duk lawan sakit hang aku. Jikalau seorang itu memunggal, dia tulis di sini bahasa surat,
Punggai. Dia tulis memunggal. Jikalau seorang itu memunggal anjing jirannya, maka ialah menyakitinya. Kalau kita punggai anjing dia, kita menyakiti jiran. Tak boleh. Macam tu sekali tuan-tuan. Macam tu sekali. Itu sebab apa kita jumpa hadis yang kata, dia ada dua riwayat. Satu riwayat dia kata perempuan pelacur berjalan di tengah padang pasir. Dahaga ni bukan kepalang. Jumpa satu kawasan telaga. Dia turun minum ayam, lepas tu dia naik jumpa anjing yang juga dahaga duk jilat pasir. Dia jadi kesian. Dia turun balik dalam telaga tu, dia guna kasut dia cedok ayam buat naik, bagi anjing tu minum. Nabi cerita benda ni kepada sahabat ni. Nabi kata apa? Allah menjanjikan keampunan dosa kepada pelacur itu. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi dia tak sebut kata perempuan pelacur, dia sebut satu orang Bani Israel saja. Buat baik kepada anjing pun begitu sekali ganjaran Tuhan bagi. Kan? Ni. Jadi ni dia kata kalau kita pergi punggai anjing jiran kita, sama macam kita sakiti jiran kita tu. Bermula dalil haram menyakiti jiran itu ialah yang tersebut di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Itu dalam Sahih, dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa percaya kepada Allah, Allah berkuasa seksa orang jahat, dan percaya hari kiamat, hari tempat balas kepada orang jahat, maka janganlah menyakiti jiran dengan apa kesakitan dan apa mudarat sekalipun. Kalau betul percaya kata Tuhan ada dan Tuhan akan balas perbuatan kita, jangan buat lebih kurang dengan jiran. Dia kata, jiran yang baik di sisi Allah itu bagaimana? Sesungguhnya ada di dalam hadis menunjukkan jiran yang sebaik-baik jiran di sisi Allah. Maka hadisnya adalah riwayat At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah khairuhum li jari. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang sebaik-baik daripada orang bagi sahabatnya meraihkan hak sahabatnya. Sahabat yang paling baik ialah sahabat yang paling baik dengan kita. Dia jaga kita. Kita susah hati, dia susah hati. Kawan macam ni, itu kawan yang paling baik, dia kata. Yakni banyak buat baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah sebaik-baik orang bagi jirannya. Jiran yang baik ialah jiran yang jaga jirannya. Itu jiran yang paling baik, yakni pada meraihkan hak jirannya. Banyak ia berbuat baik pada jirannya dan kuat dia berbudi bicara dan lurus hatinya. Bermula ini hadis hasan lagi gharib. Jiran itu bagaimana haknya ni, banyak cerita, taklah nak baca. Cerita jiran ni panjang lah. Dia sampai satu tahap lagi tuan-tuan, ni hadis ni lagi panjang ni. Hadis ni lagi panjang sampai dia kata apa? Dia kata kalau kita ni duduk berjiran, macam nak kena baca